Okey. Kalau sempat edit, video ni akan ditonton pada hari Isnin bersamaan 9 Zulhijjah, iaitu merupakan hari wukuf di Arafah. Bagi siapa yang terlupa, wukuf ni adalah salah satu rukun haji dan sebenarnya buat para jemaah ianya adalah acara kemuncak sebab berdasarkan sabda Nabi SAW, sesiapa para jemaah yang berada di tanah Arafah walaupun sekejap dalam tempoh wukuf, ianya telah mendapatkan haji. Dan untuk umat Islam di seluruh dunia yang tidak menunaikan fardu haji, tempoh waktu wukuf iaitu bermula daripada Zuhur 9 Zulhijjah iaitu hari ini sampailah esok pagi 10 Zulhijjah hari raya Aidiladha. Ianya adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa. لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Doa dengan penuh harapan kita mengisapi bahawa kita bangsa hari-hari yang menzalimkan diri kita sendiri. Menzalimkan diri sendiri berarti kita telah banyak melakukan maksiat-maksiat, kita banyak melakukan dosa-dosa. Ya, footage tu saya record semasa di Arafah 10 tahun yang lepas. Saya dah tunaikan fardu haji pada tahun 2011. Alhamdulillah, masa tu saya masih berusia 19 tahun. Jadi hanya kawan-kawan dekat UKM saja kot yang masih ingat saya pernah naik haji sebenarnya. Lepas balik, saya tak pernah share dengan kawan-kawan ataupun post di social media mengenai pengalaman saya secara detail. Dan apa yang sebenarnya saya rasa, apa yang saya bawa sepanjang proses haji tu. Sebab sejujurnya saya rasa walaupun zaman dah berubah, ramai orang muda, golongan belia dah mengerjakan haji, tapi stigma umum masyarakat terhadap ibadah haji ni sendiri sebenarnya masih tak berubah sangat. Dan apabila trend penghijrahan, artis berhijrah, sipulan disipulan mengerjakan haji dan berubah menjadi orang yang lebih baik, itu memberi satu sudut pandang yang sebenarnya bagi saya tidak tepat. Sebab ibadah haji ni adalah rukun Islam. Ianya wajib ditunaikan bagi sesiapa yang mampu. Sebagaimana solat, puasa, bayar zakat dan memperbaharui syahadah, iaitu keimanan kita sendiri. Sama ada hidayah itu didorong ataupun berlanjutan daripada proses haji itu sendiri ataupun tidak, itu rezeki masing-masing. Saya akui diri saya sendiri, performance saya sebagai seorang Muslim, kawan-kawan baik, ahli keluarga saya tahu saya macam mana. Lepas 10 tahun balik haji pun tak ada banyak berubah. Sebab itulah saya setiap kali nak post dekat Facebook benda yang saya nak kongsi ni, saya akan tahan balik. Sebab saya tak nak saya akan dijudge dengan kesilapan dan kelemahan saya sebagai seorang Muslim. Jadi saya ambil pendekatan saya simpan sahaja untuk diri sendiri. Tapi kali ni berbeza sebab tahun ni dah genap sedekat dan tahun ni juga tahun kedua berturut-turut umat Islam berduka cita tak dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi saya dengan rendah dirinya berkongsi pandangan saya secara peribadi. Jadi dalam video ni saya akan bahagikan dua part. Satu, part A hari ni adalah pengalaman-pengalaman peribadi saya yang mungkin berbeza dengan jemaah haji yang lain dan apa yang saya dapat pengajaran daripada pengalaman tersebut. Part B adalah pandangan saya terhadap sistem haji itu sendiri dan bukanlah komen, dan beberapa idea ataupun persoalan yang mungkin kita boleh fikirkan bersama sebagai seorang Muslim. Jangan judge. شريك لك لبيك
الملك لا شريك له. Soalan yang orang akan selalu tanya adalah, Zurin, macam mana kau boleh pergi haji umur 19 tahun? Kau pakai kabel So, jawapan ni memang tak. Kita orang tak dapat kota haji 1MDB, tak ada saudara mara staf tabung haji, tidak. Tak ada. Memang jawapan dia, mak ayah saya daftar pada tahun 2007, 2006 dan waktu tu memang perjalanan untuk naik tu macam biasa, normal. Tak silap saya, siapa yang daftar tahun 2010 ke atas, masa tu dah jadi panjang. Jadi saya pergi pun dengan pakej muassasah, iaitu paling asas, paling bawah sekali lah. Tidak ada pakej tambahan, tidak pergi dengan institusi lain. Basically memang nak cakap, senarai saya memang nama saya dinaik. In fact, kalau nak kongsi sebenarnya, saya ingat lagi waktu mak dan ayah saya pergi haji kali pertama, iaitu pada lewat 2003, dah pernah ditanya oleh mamang ayah, nak ikut tak? Sebab waktu tu tak silap saya memang ada tempat kosong. Dan tahun yang sebelum-sebelum tu lagi, memang tabung haji selalu call jemaah yang dalam senarai menunggu untuk pergi atau tidak. Mak ayah saya pernah tolak sekali. Dan pada tahun 2003-2004 tu, diorang pernah tanya saya, nak ikut tak? Tapi masa tu tak tahu kenapa, saya terus jawab, tak nak lah, takut. Memang, masa tu baru 12 tahun. Dan mama pun decide macam, nak bawa ke tak nak budak ni kan, kau asyik gaduh je kat sana kan. Jadi memang tak pergilah jawapan dia. Balik sahaja daripada haji pertama diorang tu, beberapa tahun selepas tu, bila diorang daftar semula nama, diorang daftarkan sekali nama saya, nama opah saya itu mak, mama dan kakak ayah, makcik saya. Jadi kami pergi berlima. Okay, kalau ikutkan cerita, sebenarnya tak ada apa-apalah usaha daripada saya untuk pergi haji ni. Semuanya senang, Allah dah atur rezeki. Mak ayah yang daftarkan, sponsor sepenuhnya pakai duit diorang. Waktu nak pergi kursus pun memang waktu cuti asasi. Jadi pergilah kursus haji memang sebab tak ada benda pun nak buat. Tapi cabaran dia, ataupun boleh kata Allah nak saya put effort untuk earn tempat ni, adalah apabila saya dapat confirmation daripada tabung haji. Saya dapat surat tawaran daripada tabung haji sebelum result UPU keluar. Jadi masa tu saya tak tahu saya akan ke universiti mana untuk sambung ijazah undang-undang. Jadi di situ timbul sedikit konflik. Sebab kita tak tahu sama ada dapat cuti atau tidak. Mama dan ayah suruh saya buat keputusan sendiri. Diorang sediakan jalan, diorang bantu. Tetapi apabila sampai di persimpangan, keputusan tu mesti datang daripada saya sendiri. Tak lama lepas tu result UPU keluar dan saya dapat masuk UKM. Dia lagi susah hati sebab fakulti undang-undang di UKM ni kemasukan dia hanya setahun sekali berbanding dengan UiTM dan UiA. Jadi maksudnya kalau saya tak dapat cuti tahun 2011 ni, saya kena mendaftar tahun depan dengan pelajar baru. Jadi saya setahun lambat daripada rakan sebaya saya. Itu apa yang saya jangkakan lah waktu tu. Saya dah memang nekat nak pergi. Jadi saya tulis surat. Sebelum pergi saya tulis surat pada fakulti untuk mohon cuti. Kalau fakulti tak benarkan, saya takkan mendaftar. Tetapi fakulti tak reply. Sampailah saya tanya dekat Facebook page, tanya senior juga dalam grup Facebook masa tu. Tak ada siapa yang ada jawapan. Saya pun pergilah awal September, 3 September tak silap. Saya pergilah ke Bangi daripada Ipoh. Tapi tak ada mood sangat. Bawa barang pun sikit je. Orang lain straight pergi ke college, tengok bilik. Saya dengan ayah pergi ke fakulti untuk berjumpa dengan dekan. Tapi dekan tak ada, dekan cuti. Dan pihak pengurusan masa tu relax saja, diorang kata tak apa, daftar dulu macam biasa. Sebab saya faham susah ya untuk dapat cuti lama.
dia bukan macam sekolah kalau tinggalkan sebulan daripada setahun, dan result yang paling penting adalah result akhir tahun. Tak. Di universiti ni semester tu pendek dan sepanjang semester tu anda perlu aktif dan hadir untuk dapatkan markah yang akan dikumpulkan di akhir semester. Saya memang faham. Saya faham itu adalah budi bicara sepenuhnya fakulti. Dan saya serahkan. Kalau mereka tak bagi, saya tak akan daftar. Tapi Alhamdulillah, lepas habis saja orientasi, saya dapat jawapan daripada dekan. Dekan luluskan cuti saya. Masa dekan Fakulti Undang-Undang adalah Prof. Dato' Aisyah Bidin. Dekan bagi dengan syarat saya kena berbincang dengan pensyarah setiap subjek, dan ketidakhadiran saya ni tidak menjejaskan prestasi kumpulan, sebab kita ada kerja yang harus dilakukan secara kumpulan. Jadi it's not fair kalau saya pergi dan kerja tu ditanggung oleh ahli kumpulan saya yang lain. Benda-benda ni yang membuatkan saya risau. Saya tak nak sangat kesan tu diterima oleh orang lain. Memang kita pergi ni adalah rukun wajib, rukun Islam. Peluang yang sukar untuk dapat orang sepatutnya faham. Tetapi sebagai orang yang pergi tu adalah tanggungjawab kita untuk pastikan apa yang kita buat atas nama agama ni tidak menjadi fitnah pada agama tu balik. Tambah lagi kepada orang yang bukan Muslim. So saya habis je orientasi, saya start ketuk pintu bilik lecturer, dan saya bincang. Memang ternyata ada yang saya terima dua respon, dua reaksi lah daripada pensyarah dan juga kawan-kawan sebaya. Boleh kata sepanjang sebulan tu, preparation yang saya baru nak adapt suasana sebagai mahasiswa ijazah di universiti baru, di tempat baru, dan kemudian nak persiapkan diri saya untuk satu perjalanan yang besar yang saya tak pernah buat, iaitu haji. Dan sebulan saja tempoh dia. Membagi tekanan jugalah sebab saya kena settlekan banyak benda. Saya tak nak burukkan sesiapa, tetapi kita dapat tengoklah respon orang. Ada golongan yang akan bagi macam mana Zurin, sebab diorang tak pernah tahu benda ni unprecedented, tak pernah dibuat orang. Jadi diorang pun tak tahu. Bila saya jumpa tu, diorang macam melontarkan soalan-soalan yang mungkin nak uji saya ke, nak uji niat saya pergi tu ke, ataupun diorang memang betul-betul tak tahu jawapan. Tapi respon-respon yang macam tu kata, oh kau betul nak cuti ni, kau tak takut ke kau tinggal kelas lama? Lepas tu saya akan jawab, tak apa kot, insyaAllah, sebab semester 1 ni, tahun 1 ni subjeknya tak banyak, ada 3 subjek law. Saya pun budak asasi undang-undang, mungkin benda tu saja yang saya dah belajar. Daripada dah saya nak tinggalkan waktu 3rd year, 4th year tu mungkin lagi sukar. Lepas tu dia akan jawab, ya ke, tapi awal-awal ni lagi susah kot, yang kau tak boleh tinggalkan kelas. Saya macam dia respon-respon macam tu. Dan ada few pensyarah yang macam mana, nanti awak kena bagi tahulah kawan-kawan kumpulan, nanti kawan-kawan kumpulan ni. Respon-respon tu membuatkan saya lagi risau. Mungkin masa tu saya pun masih tempoh yang saya fragile, saya beremosi. Jadi setiap respon orang, setiap reaksi, sama ada positif atau negatif, saya memang ambil dekat dengan hati. Saya tak lupa momen tu sampai sekarang. Dan saya nak berterima kasih pada salah satu pensyarah saya. Dalam waktu saya tekanan, dalam waktu yang saya tertekan tu, ada seorang pensyarah, arwah Dr. Cik Noria. Dia je yang bila saya dah kena tendang 2-3 bilik kan, saya masuk bilik dia, saya dah prepare lah. Saya cakap, saya Azurin, saya nak bercuti pada sekian-sekian selama 44 hari. Saya janji saya akan siapkan exam saya lepas
saya akan siapkan ujian saya lepas balik. Untuk kerja-kerja kumpulan pun saya akan update dengan kawan-kawan. Saya terangkanlah macam tu. Sekali terus arwah doktor cakap, Zurin, stop, dia kata. Awak nak pergi ni akhirat. Yang awak nak tinggalkan ni, yang awak duk risau ni adalah dunia. Saya tak setuju dengan pandangan tu. Tetapi pernyataan tu membuatkan saya lega. Dan itu yang saya paling ingat sekali dengan arwah pensyarah saya ni. Bagi saya perlu pandangan-pandangan macam tu. Kita kena balance antara dunia dan akhirat ni sebenarnya benda yang tak boleh dipisahkan. Ia bukan saya tak berapa prefer sangat dengan quotes berjaya dunia, berjaya akhirat. Sebab bagi saya, apa sahaja yang kita kerjakan di dunia ni dengan niat dan matlamat kita untuk membawa kita ke akhirat, itu juga adalah akhirat. Kita tak boleh cross dunia dan terus lompat jam masuk syurga. Sebab tu kita tak boleh bunuh diri. Sebab tu orang yang bom letakkan diri atas nama jihad tu sebenarnya tidak benar. Sebab tu sukar macam mana pun hidup ni, kita tak boleh ambil nyawa kita sendiri selagi belum tiba masanya. Sebab dunia ni adalah jambatan untuk ke akhirat. Kalau you cross, you abaikan dunia ni, you jalankan tanpa dengan cuai, kita mungkin tak akan sampai dekat sana. Dan itu adalah prinsip saya. Dan di usia 19 tahun tu, saya cuba sedaya upaya untuk laksanakan pandangan saya, untuk laksanakan prinsip saya dengan sehabis baik. Saya nak kejar peluang yang Allah beri, tapi saya tak nak ini menjadi fitnah. Apabila saya pergi tu, saya menjadi fitnah kepada orang lain. Orang tu dia ni pergi tinggalkan, kita yang kena buat kerja dia. Lepas tu dia balik, pointer dia rendah. So saya jaga, saya try untuk jaga pointer saya. Saya bawa buku, saya print semua notes, dan saya remind roommate saya yang juga rakan batchmate saya. Saya pesan kat dia, apa-apa nanti tolonglah catat semua benda supaya saya boleh update lepas saya balik. Oleh kerana kami adalah jemaah haji yang dapat penerbangan awal, iaitu kapal terbang yang ke-7, kami mengerjakan haji tamatung, iaitu lama dekat Mekah dan Madinah sebelum masuknya tempoh untuk masyair haji, sebelum rukun-rukun haji yang selanjutnya. Jadi saya ada masa lama di Madinah dan juga di Mekah yang waktu tu hanya digunakan oleh jemaah untuk mengerjakan umrah sebanyak yang boleh. Saya cuba cari waktu-waktu untuk study. Saya bawa buku dekat masjid dan saya ikut jadual yang diberikan oleh fakulti. Setiap silibus kalau boleh yang dipelajari oleh kawan-kawan saya akan cuba habiskan topik tu dengan study sendiri. Jadi banyak jugalah buku yang saya bawa. Ada notebook, textbook, pencil case, semua. Dan nak dijadikan cerita, Allah nak anugerahkan saya satu lagi pembelajaran. Saya kehilangan keseluruhan barang saya. Saya hilang beg saya sewaktu sampai di Mekah. Sampai dekat Mekah, turun bas, tunggu-tunggu beg dah tak ada. Dan benda ni adalah kebiasaan sebenarnya untuk jemaah hilang beg. Dia cuma sakit dia adalah masa tu pula saya tak share barang untuk letak di beg setiap orang. Saya langsung tak ada apa-apa pakaian. Saya tak letak dekat beg mak ataupun nenek saya. Dan paling yang saya khawatir sekali mestilah buku. Semua buku, notebook, pencil case yang bukan saja saya bawa untuk study di Mekah, tapi itulah buku yang saya ada untuk saya guna bila balik Malaysia nanti. Lesap habis. Tunggu sehari tak ada, tunggu 2 hari. Dan masa tu memang mamang ayah kata memang beg Rin dah tak ada lah ni. Nak bengang memang tak boleh lah kan. Sebab kita memang dalam perjalanan haji. So memang cubalah nak pujuk hati, ni adalah ujian. Kena sabar, nak buat macam mana, dah takdir macam ni.
Tapi semua orang suruh berdoa sebab kita dah sampai Mekah kan. So setiap kali pergi Masjidil Haram tu, saya pertama kali tengok Kaabah. Saya tak pernah tunaikan umrah sebelum ni. Pengalaman di Masjidil Haram yang pertama adalah waktu menunaikan haji tu. Jadi saya ni pun setiap waktu solat di Masjidil Haram memang pandang Kaabah, memang berdoa, ya Allah tolonglah bagi beg aku balik. Aku tak ada apa-apa dan paling saya risau memang sekali buku tu. Itulah yang saya buat. Hari pertama, hari kedua, sampailah saya dah tenang sedikit. Saya ingat hari yang ketiga, saya dekat tingkat atas sekali bahagian rooftop. Bahagian rooftop ni setahu saya waktu umrah diorang takkan buka. Diorang hanya akan buka waktu musim haji saja. Dan saya ingat saya pandang Kaabah masa tu. Tiba-tiba saya rasa saya berdoa, kalau ya Allah, kalau ada aku serahkan pada Engkau. Bila orang kata mintalah pada Allah, minta pada Allah, insya-Allah Allah akan bagi. So kita minta. Tapi malam tu saya berdoa, saya serahkan pada Allah. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya dah almost give up. Apa nak jadi, aku serahkan pada Engkau. Barulah saya rasa tenang. Barulah saya ambil gambar dan duduk dengan Maya. Baru saya letakkan kamera dekat atas aircon. Dekat tempat ruangan solat tu ada aircon dia dekat atas lantai. Saya letakkan kamera. Cakap, Maya jom ambil gambar. Sebab kita tak pernah ada gambar lagi dekat Masjidil Haram. Sebab tak ada mood. Kita penat. Ada ceritalah pindah bilik apa semua. Kemudian beg saya pula hilang. Jadi berbagai urusan nak settle. Seingat saya itu adalah gambar pertama kami yang saya ambil. Dan masa tu saya tenang. Saya happy, saya boleh senyum. So saya pun lepas habis isyak semua dah habis sembahyang, balik hotel tak jauh. Jalan-jalan masuk pintu hotel, pop nampak beg. Terus memang nangis. Memang tak tahu nak cakap macam mana. Padahal hilang beg je kot. Hilang beg bukannya hilang anak, bukannya hilang mak. Orang lain lagi teruk kan. Pengalaman tu ramai orang kan bagi respon cakap biasalah, mesti ada salah cakap kot, mesti ada termarah ke orang yang angkat beg tu. Biasalah dengan diorang ni nak minta tips apa semua. Saya tak nafikan perkara tu. Ya, mungkin ada. Saya ego ataupun terlepas perkataan yang tidak elok. Saya percaya perkara tu, perkara karma. Tetapi bila saya bertenang dan fikir balik peristiwa tu masa kat sana, pengajaran yang paling besar yang patut saya ambil adalah bila berdoa itu kita harus berserah. Dan selepas daripada itu saya cuba untuk setiap stage kehidupan saya, bila meminta kepada Allah ni, saya tak pernah meminta untuk jadi sesuatu secara spesifik. Itu adalah konsep redha yang baru saya pelajari selepas itu. Dia memang selepas dia. Dia memang tak ada tahan. Sebelum tu doa saya yang hari pertama, hari kedua, setiap kali pandang Kaabah, setiap kali lepas solat di Masjidil Haram, saya akan cakap, ya Allah, aku nak, benda ni penting. Aku tak tahu macam mana kalau aku nak study dah lah, nanti aku balik. It's just a short period of time, nak kena pinjam buku orang pula, nak kena pergi library. Macam tolonglah aku, ya Allah. Macam aku ni datang dah lah berkorban macam tu lah. Mula merepek-repek kan. Mula mengadu tu, mula macam memaksa Tuhan. Dia seolah-olah macam tu. Yang tak semua orang berdoa macam ni. Tetapi bagi saya, kalau saya meminta, itulah keadaan saya, dan saya tak suka keadaan diri saya yang begitu. Dan of course bila kita belajar, kita akan lupa balik. Contoh yang paling besar adalah dalam keadaan saat baru buka bisnes and then kena lockdown, COVID.
dalam keadaan kewangan yang bercaturan tu nampak macam jatuh pada risiko yang tak kena. Saya nak berdoa sangat macam, ya Allah bagilah aku klien, bagilah aku duit masuk, orang nak hire aku. Tetapi saya ingat balik peristiwa tu. Jadi setiap kali proses kehidupan yang hati saya tak tenteram, nakkan sesuatu, saya cuba untuk balik ingat pada peristiwa hilang beg ni untuk remind diri saya, jangan. Okay, selamat menantikan waktu wukuf dan berdoalah, ambil peluang ini untuk berdoa kepada pencipta kita, berdoa dengan tertib, dengan adab sebagai seorang hamba yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila setelah selesai berdoa itu, kembalilah kepada kehidupan. Tanpa dunia ni, bagi saya tidak sampailah kita ke destinasi yang terakhir. Dan dunia ni adalah jambatan ke akhirat. Apa sahaja yang kita kerjakan di dunia ini dengan ikhlas, sebagai ibadah persembahan kita untuk Tuhan Yang Maha Esa, itulah jalan kita untuk sampai ke tanah abadi, ke tanah yang dijanjikan. Sebagaimana lagu M. Nasir. Bila jembatan menuju ke segera